Hai, nama saya Nur Amira binti Johari. Nombor pendaftaran saya 03DPR20F2061. Jadi saya akan menerangkan tentang definition green technology. Green technology atau dikenali sebagai environmental technology, ia bertindak untuk mengurangkan pencemaran dan proses berbahaya dengan cara mengubah keadaan yang mencetuskannya. Teknologi ini juga dapat meminimumkan dan mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh green technology. Terdapat beberapa contoh green technology, iaitu seperti tenaga solar. Tenaga solar merupakan tenaga suria yang sangat efisien. Sebarang kerugian dapat dikembalikan dalam jangka masa yang sangat singkat. Yang kedua pula ialah kita boleh menggunakan recycling bin. Ketika anda mengitas semula produk tersebut akan dibawa ke kemudahan kita semula dan disusun dengan menggunakan teknologi hijau. Ia untuk menjamin produk tersebut dapat dikitas semula dengan betul. Contoh yang seterusnya ialah komposit. Komposit ialah penguraian biologi bahan organik pepecah heterogen di bawah keadaan yang lembap dan pemanasan sendiri dan aerobik untuk menghasilkan bahan stabil yang sesuai digunakan sebagai baja organik. Komposit ini juga dapat dengan harga yang murah serta bermutu dan ia juga dapat membaiki tanah yang rosak hasil penggunaan baja kimia. Contoh yang terakhir pula, electric vehicles. Kemajuan dalam EV ini menemui keupayaan pengecasan tanpa wayar ketika industri automotif elektrik terus berkembang. Kos penyelenggaraan juga rendah dan ia juga tidak mengeluarkan gas toksik. Ia juga tidak mengeluarkan apa-apa karbon dioksida kerana bateri hanya menggunakan hidrogen dan oksigen. Seterusnya ialah causes of climate change. Sebab perubahan iklim ialah human activity. Terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab membakar bahan bakar fosil dan menukar tanah dari hutan menjadi pertanian. Pembakaran bahan bakar fosil adalah penyumbang utama perubahan iklim. Aktiviti seperti pelepasan gas rumah hijau yang memerangkap haba di dalam bumi antaranya ialah pembakaran arak batu, penggunaan tanah yang mengakibatkan penebangan hutan dan pengeluaran mentanah. Seterusnya ialah climate change impact. Climate change impact ialah seperti perubahan iklim mengubah ekosistem global. Ia mempengaruhi semua perkara dari tempat kita tinggal hingga air yang kita minum dan juga hingga udara yang kita hirup. Kesan daripada perubahan iklim, baik yang diharapkan maupun yang disedari, ia juga untuk sistem semulajadi dan manusia. Apabila perubahan iklim bertambah buruk, kejadian cuaca berbahaya menjadi lebih kerap atau teruk. Seterusnya ialah kesan perubahan iklim. Antaranya ialah kenaikan suhu maksimum, kenaikan suhu minimum, suhu laut yang lebih tinggi dan yang terakhir ialah kenaikan paras laut. Okey, terima kasih. Apakah definisi bagi jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau kegunaan produk seharian. Baiklah, kita akan ke slide yang seterusnya untuk menonton video. The Simple Show explains the carbon footprint. This is you. You've probably been hearing a lot about climate change and how you should reduce your carbon footprint. But what is that exactly? Just like an actual footprint, it's a mark you leave upon the environment. No, not with your shoes, but with every action that releases carbons. Those are the harmful gases, such as CO2, which are pumped out by burning fossil fuels like oil or gas. The more fuel you use, the bigger your footprint will be. You may think that by driving your car, the only carbons you release come from the engine, but no. Consider the carbons that are emitted just to get fuel into the tank. From the energy needed to extract the oil from underground, the pollution caused by transportation and refinement, to the final delivery to your local petrol station.
Not to mention the CO2 released by manufacturing your car in the first place. More than you thought, huh? So unless you live in a cave, you and everything you own has its own carbon footprint. Read a book? Printing and distributing. It uses energy. Brush your teeth, and your utensils will have a history in a factory. Even something as basic as an apple could have traveled hundreds or even thousands of polluting miles to end up in your local supermarket. You see, it's pretty much impossible to leave no carbon footprint behind, but that's no reason to stop trying. Think about your actions and choices, and you'll be able to reduce your personal mark after all. That's how you really put the boot into climate change. Okey, baiklah. Apa yang cuba video tu sampaikan tadi, dia adalah mengenai pembakaran bahan fosil dalam pembuatan, pengangkutan, penggunaan elektrik untuk menghasilkan barangan, perkhidmatan, semua tu adalah merupakan jejak karbon. Di mana jejak karbon ni adalah daripada gas-gas rumah hijau. Contohnya adalah nitrous oksida, gas metana, CFC dan sebagainya. Okey, baiklah. Ini adalah ringkasan yang telah saya buat mengenai jejak karbon. Gambar di sebelah kiri ini jejak karbonnya adalah lagi besar, di mana aktiviti tersebut adalah industri dalam pembuatan, pembakaran fosil, penggunaan elektrik. Manakala di gambar sebelah kanan, jejak karbonnya adalah lebih rendah, di mana aktiviti tersebut adalah penanaman, kitas mula. Semua itu adalah jejak karbon yang sangat rendah. Okey, seterusnya, apakah itu jejak air? Jejak air adalah merujuk kepada jumlah air yang digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh individu, masyarakat dan juga perniagaan. Okey, contoh untuk jejak air ini adalah 140 liter air digunakan hanya untuk membuat secawan kopi. 140 liter ni adalah mempunyai kuantiti yang sangat banyak, di mana jumlah air yang digunakan sama dengan jumlah air yang tercemar dalam satu unit masa. Mengapa jejak air penting? Jejak air penting bagi memastikan kelestarian sumber air agar sumber tersebut kekal dalam kuantiti yang mencukupi dan berkualiti untuk generasi yang akan datang. Pelbagai langkah diambil untuk mengurangkan jejak air ini. Sebagai pengguna yang dilengkapi dengan data jejak air, kita seharusnya dapat membuat pilihan yang lebih bijak dalam membeli barang dan perkhidmatan yang memiliki jejak air yang sangat rendah. Okey, di sini adalah data Malaysia mengenai penggunaan air dari tahun 2012 hingga 2019. Kita boleh tengok data ni semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Okey, apakah yang membuatkan jejak air berwarna biru, hijau dan kelabu? Jejak air biru berasal daripada permukaan atau air bawah tanah seperti tasik, sungai dan akuifer. Manakala jejak air hijau diperoleh dari pemendakan yang telah disimpan di bahagian akar tanah dan seterusnya hilang melalui proses evapotranspirasi dan diambil oleh tumbuhan. Okey, untuk jejak kelabu pula, jejak air kelabu diperoleh daripada sumber pencemaran yang dikeluarkan secara langsung melalui paip atau secara tidak langsung melalui aliran air, permukaan tidak telap, sumber lain yang meresap. Okay, apakah komponen jejak air? Komponen jejak air mempunyai 3 komponen utama iaitu hijau, biru dan kelabu. Dengan tiga komponen ini dapat memberi gambaran tentang penggunaan air ini.
baik sebagai curah hujan, baik sebagai untuk kelembapan tanah dan jumlah air tawar yang diperlukan untuk asimilasi pencemaran. Okey, apakah jejak ekologi? Jejak ekologi adalah merupakan jumlah kawasan diperlukan untuk mengekalkan aktiviti atau populasi. Ini merangkumi kesan persekitaran seperti penggunaan air dan jumlah air bawah tanah yang digunakan untuk pengeluaran makanan. Baiklah, kita akan pergi ke slide seterusnya untuk menonton video mengenai jejak ekologi. Our human activities consume resources and produce waste, and nature needs to have the capacity to meet these demands. The ecological footprint is a way to measure our human demand on nature. Every one of us has an ecological footprint. The footprint represents the impact of a person, a household, a city, a business, or a country on nature. Things like food, energy, transportation, goods and services all contribute to our ecological footprint. The footprint is expressed as the amount of land and water required to produce what we consume and to absorb the waste we generate. By measuring the ecological footprint, we can assess the pressure our lifestyle puts on the planet. This helps us to manage our ecological assets more wisely and to take personal and collective action. Okey, dari apa yang kita tonton tadi, kita tahu semakin besarnya jejak ekologi ni, semakin besar jugalah penggunaan sumber alam di mana terdapat banyak permintaan yang digunakan secara berluasa tanpa perancangan. Dengan adanya konsep jejak ekologi ni, pembangunan lebih terancang serta mementingkan konsep mesra alam yang menjadikan petunjuk jejak ekologi yang rendah. Langkah pemeliharaan serta pemeliharaan diambil untuk mengekalkan keseimbangan ekologi bagi generasi yang seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya dan slide akan diteruskan lagi dengan Fatin. Assalamualaikum, nama saya Nurfazil Nabila binti Zulkifli. Saya akan bertentang untuk comparison of carbon and water footprint. Yang pertama, what is measured? Untuk carbon footprint, the anthropogenic emission of greenhouse gas, itu dikenali sebagai GHG. Dan footprint pula, the human operation of fresh water resource in terms of volumes of water consumed and polluted. Dan kedua, unit of measurement untuk carbon footprint, mass of carbon, GHG, CO2, equivalence per unit of time or per unit of product. So, untuk water footprint pula, water volume per unit of time or per unit of product. Okey, untuk ketiga, footprint companies. Okey, CF ini dia ada 6 jenis, iaitu CO2, CH4, N2O, HFC, PFC dan juga SFC. Okey, untuk water footprint dia ada warna biru, hijau, grey water footprint. Dan tambahan, dirty component are added without weighting. Untuk definisi biodiversity, the number and variety of plant, animals and other organisms that is in an ecosystem is known as biodiversity. And it is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems. The richness of biodiversity depend on the climatic condition and area of the region. Biodiversity is the result of 3.5 billion
years of evolution. Okey, ini contoh gambar untuk biodiversity. Biodiversity ni dia ada 3 jenis. Satu, genetik. Genetik ini adalah cabang biologi yang berkaitan dengan kajian gen, variasi genetik dan keturunan dalam organisma. Okey, yang kedua pula spesies. Spesies adalah unit asas klasifikasi dan peringkat taksonomi organisma. Okey, yang ketiga ekosistem. Terdiri daripada semua organisma dan persekitaran fizikal yang dengannya mereka berinteraksi. Untuk contoh biodiversity, yang pertama genetik ialah pisang. Okay, untuk yang kedua spesies dia macam bunga-bunga atau tumbuhan lah. Yang ketiga ekosistem. Ini contoh dia yang melibatkan peningkatan kekurangan dan peningkatan suhu dalam persekitaran. Biodiversity conservation dia ialah tentang saving life on earth in all in form and keeping nature ecosystem functionation and healthy. Dan juga conservation ni is of two kind, in situ conservation and at situ conservation. Okay, in situ conversation ni dia conversation macam spesies dan natural dan juga habitat. Dia juga kebanyakan empiric way of conserving biodiversity. Conserving the area where population of species exists naturally is an underlying condition for the conservation of biodiversity. That's why protect area form a central element of any national strategy of conserve biodiversity. Biodiversity preservation dia ialah pemeliharaan kehidupan liar dan semula jadi seperti hutan dan air, dan cabaran luar biasa yang harus ditempuhi dengan pemahaman yang lebih besar mengenai keanekaragaman hayati itu sendiri, perubahan tingkah laku dan kepercayaan manusia, dan pelbagai strategi pemeliharaan. Kesimpulan untuk biodiversity ni penting untuk memajukan amalan organik, diperkuatkan ketika memperhitungkan pentingnya keanekaragaman hayati terhadap kelestarian hidup. Sekian, terima kasih.